Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Boleh dengar tak suara saya? Okay, so hari ni kita sambung dengan topik yang pertama iaitu differentiation. So basically untuk differentiation ada 4 topik, which is limits and derivative, rules of differentiation, differentiation of exponential and logarithmic function, and then maximum and minimum. So last week kita dah habiskan limits and derivative. So untuk hari ni kita nak tengok 1.2 iaitu rules of differentiation. Okay, so rules of differentiation is very important sebab ini adalah basic untuk kamu belajar macam mana nak differentiate sesuatu function. Okay, so untuk differentiation ada beberapa peraturan ataupun rules macam mana kita nak differentiate sesuatu function. So kita pergi pada function yang pertama iaitu basic rule. So ni rules yang paling basic sekali lah, iaitu kita nak differentiate constant. So constant ni adalah nombor. So macam mana kita nak differentiate nombor? So for example, kita ada fx sama dengan k. So bila kita differentiate, kita akan dapat kosong. Okay, so kepada sesiapa yang baru first time jumpa dengan differentiation ni, so differentiation ni dia adalah satu proses yang kita panggil sebagai differentiation lah. And biasanya kita akan differentiate function. Okay, so let's say kita ada fx. So bila kita differentiate, dia akan jadi f prime x. So ni maksudnya kita dah differentiate lah. Ataupun kalau function tu dalam y, bila kita differentiate, kita akan dapat dy over dx. So depends kepada soalan tu. Kalau dia bagi fx, kita boleh letak f prime x. Kalau dia bagi y, kita tulislah dy over dx. Tetapi dua benda ni adalah benda yang sama. Ini adalah yang kita panggil sebagai differentiation lah. Okay, so differentiation ni dia ada banyak method lah. So itu yang kita nak belajar sekarang ni. So benda yang pertama kita belajar adalah macam mana kita nak differentiate. So derivative ni maksudnya sama dengan differentiate lah. Okay. So kadang-kadang dia kata find the derivative ataupun kadang-kadang disuruh differentiate. Tetapi dia adalah dua benda yang sama. So macam mana kita nak differentiate constant ataupun nombor. So kalau kita differentiate constant ataupun nombor, kita akan dapat kosong. Okay. So tak kisahlah nombor tu berapa. Bila kita differentiate, kita akan dapat kosong. Okay, sebagai contoh, kalau kita ada fx sama dengan 5, bila kita differentiate, dia akan jadi f prime x. So 5 tu dia akan jadi kosong. And then kalau kita ada punca kuasa 3, kalau kita differentiate, kita akan dapat kosong. Fx sama dengan pi, kalau kita differentiate, kita akan dapat kosong. Okay, so any number yang tak ada x ataupun yang tak ada huruf, maka dia adalah constant. So bila constant, kita differentiate akan dapat 0. Okay. So kita pergi kepada properties ataupun rules yang pertama tapi dalam B. So yang ini yang selalu
kita akan gunakan lah. Iaitu macam mana kita nak differentiate X kuasa N. So X kuasa N. So maksudnya dia adalah X lah, dia bukannya nombor. So let's say kita ada X kuasa N. So apa yang kita nak buat adalah kita pindahkan N tu pergi ke hadapan. Okay, so N ni bawa pergi ke depan, so dia akan jadi N. And then X tu salin balik. And then yang dia punya kuasa tu tolakkan dengan 1. Okay, saya ulang balik. Let's say kita ada X kuasa N. So cara kita nak differentiate, N tu bawa pergi ke depan, so dia akan jadi N. And then X tu salin je balik. And then dia punya kuasa tu kita kena tolakkan dengan 1. Okay, sebagai contoh kita ada X kuasa 5. So macam mana kita nak differentiate X kuasa 5? So 5 ni bawa pergi ke depan. And then X tu salin je. And then kuasa tu tolakkan dengan 1. So dia akan jadi apa? 5X kuasa 4. Okay. So kalau dia dah pandai, biasanya dia akan direct lah. X kuasa 5 dia terus jadi 5X kuasa 4. Tapi mana yang baru first time jumpa ataupun dia tak pandai lagi, so tolong tulis tolak 1. Okay, supaya you nampak lah apa yang terjadi dengan dia punya power. Okay. Second example, kita ada 1 per X kuasa 2. So bila kita nak differentiate, kita tak boleh X dia tak boleh dekat bawah, dia mesti ke atas. So first kali kita naikkan ke atas, so dia akan jadi X kuasa negatif 2. Okay, so yang ini saya tak differentiate lagi Ini cumanya saya tukar dia naik ke atas. Sebab kalau kita nak differentiate, kita kena X dia dekat atas, dia tak boleh dekat bawah. So dah dapat macam ni, barulah kita differentiate. So cara dia macam tadi, power tu bawa pergi ke depan. So dia akan jadi negatif 2. Salin balik. Dan negatif 2 tu tolakkan dengan 1. So dia akan jadi negatif 2 X. Negatif 2 tolak dengan 1, dia akan jadi negatif 3. So saya harap semua orang dia boleh salin lah benda ni. Make sure your nota ada dengan kamu. And then salin lah dia punya solution. So ini adalah cara macam mana kita nak differentiate kalau ada X. So X power of N, differentiate dia akan dapat N X to the power of N minus 1. Okay, next rule adalah kalau kita ada constant dekat depan, dia dalam form Kx kuasa N. So maksudnya K ni adalah nombor lah, contohnya macam 2x cube. So macam mana kita nak differentiate? So actually sama je. Cara dia sama, cuma dekat depannya ada K lah, ada nombor. So macam mana kita nak differentiate? So let's say kita ada Kx kuasa N. So sama macam tadi, N tu bawa pergi ke depan. So dia akan jadi K darabkan dengan N. And then X. And then N tolakkan dengan 1. Okay, so basically kamu boleh je abaikan K tu. Maksudnya K tu biar je dekat depan. Cumanya nanti jawapan dia kita akan darabkan lah K tu dengan N. Okay, for example kita ada 2X kuasa 3. So, cara nak differentiate dia, 3 ni bawa pergi ke depan.
So dia akan jadi 2 darabkan dengan 3, X kuasa 3 tolakkan dengan 1. So kalau tadi kita differentiate X cube je kan, tapi sekarang ni dia ada 2 dekat depan. So kita kena darabkan lah 3 darabkan dengan 2. So akan dapat 6. Dan 3 tolak 1 ia akan dapat 2. Next example, kita ada 5x kuasa 4 per 3. So kalau macam ni, better you pisahkan dia dulu. Supaya jadi 5 per 3 x kuasa 4. So basically kita differentiate x kuasa 4 je lah. So differentiate x kuasa 4 bawa pergi ke depan. And then x 4 tolakkan dengan 1. So dia akan jadi 5 per 3. 5 darab 4 kan, 5 darab 4 20. X kuasa 3. Beza dia antara yang tadi tu dekat ada K lah, ada nombor je dekat depan ni. Tapi nombor depan ni kamu boleh, dia tak sebenarnya tidak melibatkan kamu punya differentiation. Kamu hanya differentiate X sahaja. Cumanya dia akan berubah jawapan sebab dia kena darabkan dengan dia punya K. Okay, rules yang kedua. Rules yang kedua kita panggil sebagai the sum and difference rule. So yang ni kalau let's say dia punya function tu dia ada banyak lah. So maksudnya dia ada melibatkan penambahan ataupun tolak. Okay, so let's say kita ada U tambah ataupun tolak V. Kalau kita differentiate, kita akan dapat U prime tambah ataupun tolak V prime. So yang ni pun sama juga. Kalau tadi saya cakap kan, kalau kita ada Fx, kita akan dapat F prime. So sama juga dengan U. Kalau U, kalau kita differentiate pun kita akan dapat U prime. So prime ni maksudnya dia adalah differentiation lah. Say V pun bila kita differentiate kita akan dapat V prime. So macam mana example dia? Let's say kita ada X kuasa 6 tambah dengan 3X squared kan. Bila kita differentiate je. Let's say kita ada X kuasa 6. So 6 bawa pergi ke depan. Dia akan jadi 6. X 6 tolakkan dengan 1. Tambah. So kalau sini tambah dia akan jadi tambah. And then yang ni differentiate je macam biasa. 3. So 2 ni ke depan. Akan jadi darab 2. X 2 tolakkan dengan 1. So ini persamaan dengan 6x, 6 tolak 1 dengan 5. Tambah, so 3 darab 2, 6. 2 tolak 1 sama dengan 1. Ataupun kadang-kadang kita tak tulislah kalau 1. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. So kita akan dapatlah 6x kuasa 5 tambah dengan 6x. So dia sebenarnya dia tak memberi impact sangatlah, cuma mungkin ada yang tak tahulah kalau dia ada tambah ataupun tolak apa yang akan terjadi. So kalau ada tambah ataupun tolak, kita ikut je. Kalau dekat sini tolak, dekat bawah tolak, kita follow je. Second example, so kita ada 7 per 3 x squared tambah dengan 6. So first kita differentiate dulu 7 per 3 ni. 7 per 3, so 2 ni bawa pergi ke depan, dia akan jadi darab 2. X, so 2 tolakkan dengan 1, tambah. So ingat balik 6, differentiate akan dapat kosong. Okay, 6 differentiate akan dapat kosong ataupun constant lah. Kalau tak ada X, remember kalau tak ada X,
we differentiate akan dapat 0. Okay, sekarang kita darabkanlah 7 darab 3, 7 darab 2, 14. X kuasa 1 tambahkan dengan kosong. Dapatlah 14/3 X. Okay, next rules yang ketiga. Okay, so kita dah masuk kepada darab. Okay. Kalau tadi ada tambah ataupun tolak, sum or difference rule. But now kita dah masuk kepada product rule. So now, apa itu product rule? Product rule ni adalah apabila kita ada dua X ataupun dua function yang darab. Okay, so yang ni adalah darab. So dia dah nama produk ni maksudnya darab lah. So bila kita ada darab function U dengan function B, so macam mana kita nak buat? Dia akan ada formula. So formula dia adalah U darabkan dengan V prime tambah V darabkan dengan U prime. Nampak dia beza dia adalah U darabkan dengan V prime, tapi V dia akan darabkan dengan U prime. And dia punya operation adalah tambah. So macam mana kita nak apply U ataupun product rule ni? First kali kita kena tengok dia punya function. So function dia kalau dia ada darab baru kita boleh guna product rule. Kalau dia tak darab, tak payahlah guna product rule. So dekat sini actually kita boleh je darab masuk kan. Tapi for the purpose of discussion, kita assume, bukan kita assume lah, kita gunakan product rule. Di mana first kali you need determine yang mana satu U, yang mana satu V. So kebiasaannya yang depan ni adalah U, yang belakang biasanya adalah V. So kalau mana yang tak tahu, ini sebenarnya darab lah. 2x tolak 1 bracket darabkan dengan x cube. So lepas dah decide dia punya U and V, so you need to tulis dia punya U lah. So let's say U sama dengan 2x tolak 1 and then V sama dengan x cube. U dengan V ni you yang akan decide lah. Kamu yang akan decide. So dia akan ada certain orang lain lah dia punya U and ada orang dia punya lain, dia punya V lain. Tapi I think most of you akan sama lah dia punya U dengan V. So lepas dah decide U dengan V, then kita differentiate. Okay. So bila differentiate dia akan jadi U prime. So first kali kita differentiate 2x. So macam mana differentiate 2x? Sebenarnya dekat sini dia ada 1. Okay, kalau x yang tak ada power ni dia ada 1 sebenarnya. So yang tadi kita belajar kan, dia kena bawa pergi ke depan. So dia akan jadi 2 darabkan dengan 1. X 1 tolakkan dengan 1. And then tolak 1. So differentiate 1 akan jadi kosong. Then kalau kita simplify 2, X kuasa 1 tolak 1 akan dapat kosong. Ni tolak kosong lah kan. And then kita tahu 2, X kuasa kosong dia akan dapat 1. So jawapan dia adalah 2. Ini adalah untuk V. Untuk U. And then dekat V kita akan differentiate lagi sekali. V prime sama dengan, so sama macam tadi, 3 bawa ke depan. And then salin balik. And then 3 tolakkan dengan 1.
So kita akan dapat 3x kuasa 2. So benda ni mula-mula dia memang agak susah lah, tapi eventually dia akan, kamu akan biasa benda ni. Tapi yang saya ajar ni very detail lah sebenarnya. Kalau you dah okay, you akan nampak lah kalau differentiate 2x dapat 2 sebenarnya. Tapi ini adalah untuk supaya you faham lah kenapa differentiate 2x dapat 2. Okay, lepas dah dapat u prime, dah dapat v prime. So kita ambil je formula ni. And kita ikut je. First kali u, x kan ataupun u. So, okay, saya tulis kat sini u, v prime tambah v u prime. Sama dengan, so salin je lah u sama dengan 2x tolak 1. So nak bagi nampak u letak bracket. And then v prime, so tengoklah v prime ni kan, v prime adalah 3x kuasa 2. Tambah v. V adalah x kuasa 3. U prime adalah 2. So you follow je dia punya formula. Dengan syarat you dah ada lah, you dah ada u, you dah ada v, you dah ada u prime, and you dah ada v prime. Dan masukkan dalam formula. So daripada sini, basically kamu dah buatlah dia punya differentiation. Tetapi kita kalau boleh tak nak tinggalkan jawapan macam ni, kita kena simplify. So ini boleh darab lah 2 yang 1, so akan dapat 6 x kuasa 3 tolak dengan 3x squared tambah 2x cube. So yang ni kita boleh tambahkan sebab x cube dengan x cube. So akan dapat 6 tambah dengan 2, 8 tolakkan dengan 3x squared. So ini adalah dia punya jawapan. Okay, next. Kalau you rasa this is too much, salin je dulu. Nanti bila you buat practice, then you akan nampak lah how to differentiate a function. Okay, example yang kedua, kita ada fx sama dengan 3x squared tolak 1 darabkan dengan 7 tambah 2x cube. So daripada sini you nampak lah ini adalah u dan ini adalah v. Dan kamu tulislah u sama dengan berapa? U sama dengan 3x squared tolakkan dengan 1. V sama dengan 7 tambah 2x cube. Okay, so kita differentiate u. Differentiate u 3x square. So 3x square kita akan dapat 3 darabkan dengan 2 x. So 2 tolakkan dengan 1. And then differentiate 1 kita akan dapat kosong. So, kalau kita darabkan dia akan dapat 6 x kuasa 1 tolakkan dengan kosong. And then v prime kita akan dapat so differentiate 7 akan dapat kosong. Differentiate 2x cube, 3 bawa ke depan, so dia akan jadi 2 darabkan dengan 3. X, 3 tolakkan dengan 1. So dia akan jadi 6x kuasa 2. Dah dapat 4 ni, 1, 2, 3, 4.
then boleh apply the product rule. So just follow the formula. So the formula is start dengan U, darabkan dengan V prime, tambah V darabkan dengan U prime. So U adalah bersamaan dengan 3x squared, tolakkan dengan 1. V prime adalah 6x kuasa 2 tambah V adalah 7 tambah 2x, U prime adalah 6x. Okay, just follow the formula. So basically ini adalah kamu punya hasil differentiation lah, f prime x. Tapi kita tak nak jawapan kita macam ni, kita kalau boleh nak simplify. So darab lah. So akan jadi 6 darab 3, 18. X kuasa 2 darab x kuasa 2 jadi kuasa 4. Tolak dengan 6x squared tambah 6 darabkan dengan 7. 42. X tambah dengan 12 x kuasa 2. So 18 ni tak boleh. 6 tambah dengan 12. 12 tolak 6, 6. X squared tambah dengan 42. So ini adalah macam mana kita nak buat product rule. So like I said before, salin je dulu. Okay, salin je dulu. Kalau kita faham tak apa, dia memang kalau first time jumpa memang tak faham lah. So ini adalah product rule. So we have, kita dah belajar macam mana nak tambah, macam mana nak tolak. So ini adalah kalau darab. Sebab differentiation ni dia ada dia punya peraturan ni lah, ada dia punya rules. Tujuh tambah 2x kuasa 3. Oh, ya kan? So dia akan jadi 7 darab 6, 42. X tambah 12 X kuasa 4. Tiga puluh. Tiga puluh X kuasa 4. Kenapa 30? Cuma tambah 2x cube. Oh, 18 tambah 12. 30 X kuasa 4. So negatif 6 ni tak boleh tolak. Okay. So kalau you tengok actually differentiation dia dah sampai sini je lah sebenarnya. Okay. Daripada sini ke bawah ni adalah kamu punya algebra punya skill lah. Macam mana nak expand the X, macam mana nak tambah ataupun tolak. Okay, we proceed kepada next rule. So rule yang keempat adalah yang kita panggil sebagai quotient rule. Okay, nak sebut dia adalah quotient rule. So quotient rule apabila kita bahagi. Kalau tadi darab, sekarang kita bahagi. Bahagi U dengan V ataupun dua function yang berbeza. So macam mana nak buat? So dia ada formula dia. Formula dia adalah yang ini.
Untuk quotient rule, dia lebih kurang samalah dengan product rule di mana kamu memerlukan U and kamu memerlukan V. Tetapi U dengan V dekat sini dia bahagi. Maksudnya atas U, bawah V. Kalau product rule tadi dia sebelah-sebelah. Tapi yang ni atas dengan bawah. So kalau kita tengok example yang pertama ni, sama macam tadi di mana kita kena decide lah. Kamu punya U berapa and V berapa. Yang mana? So untuk quotient rule, atas dia wajib U, bawah dia wajib V. Yang ini memang you tak boleh nak salah. Kenapa? Sebab untuk quotient rule, dia punya operasi dia adalah tolak. Kalau product rule tadi dia tambah, so kalau you terbalik pun dia tak ada masalah. Tapi yang ni dia tolak, so kena ikutlah dia punya formula. So macam biasa dah dapat U, salin lah U and then V. And then differentiate U prime. X kuasa 3 differentiate akan dapat, so 3 pergi ke depan and then tolakkan dengan 1. Differentiate 3 akan dapat kosong. So ini bersamaan dengan 3x kuasa 2. And then V prime adalah bersamaan dengan 2 kuasa x. 2x kuasa 1. So kalau 2 kuasa x kuasa 2x kuasa 1 ni differentiate dapat 2. 3 dapat kosong. So jawapan dia adalah 2. So dah dapat 4 ni. 1, 2, 3, 4. Masukkan je dalam formula. Formula dia adalah V U prime tolak U V prime bahagi dengan V punca kuasa 2. Okay, sama dengan. So V adalah 2x tolak 3. U prime. Okay, U prime adalah 3x kuasa 2. Tolak U adalah x cube. Tolakkan dengan 3. V prime adalah 2. Bahagi semua dengan V. V berapa? 2x tolak 3. Dan jangan lupa dia ada kuasa 2 dekat sini. So kebanyakan pelajar dia akan tertinggal kuasa 2 dekat bawah tu. So jangan tertinggal lah kuasa 2 dekat bawah tu. So ini adalah kamu punya hasil differentiation. Tetapi kita tak naklah ada jawapan macam ni kan. So kita akan try untuk simplify. Tetapi kalau boleh dekat bawah ni jangan expand. Sebab saya tahu bila nampak je student ni bila nampak je kuasa 2 dia nak expand. Okay. Kalau boleh jangan expand. Biar je macam ni. Kecuali ada certain soalan yang kita kena expand lah. Tetapi kebanyakannya kita tak perlu nak expand sebab kita punya V ni adalah a little bit complicated. Kalau yang macam ni tak apa, kita boleh expand. Tapi kadang-kadang ada certain soalan dia punya V tu complicated. Jadi kita elakkanlah daripada expand V. Yang atas tak apa. Yang atas kita boleh expand. So atas ni kita akan darab lah. So dia akan jadi 2 darab 3, 6. X kuasa 3. Tolak 3 darab 3, 9. X kuasa 2. So dekat sini pun kena berhati-hati sebab dia ada negatif. So you kena darab. Ataupun darab 2 dulu. Alamak. X tolak 3. So darab 2 dulu. So dia akan jadi negatif 2x cube. Tolakkan dengan 6. Lepas tu barulah darabkan dengan negatif. So kita akan dapat 6x cube tolak 9x squared. So dah akan jadi negatif 2x cube tambah dengan 6 bahagi dengan
2x tolak 3 kuasa 2. Okay, sama dengan 6 tolak dengan 2 akan jadi 4. 9 dia tak boleh potong, so setir je bahagi dengan 2x tolak 3 kuasa. So tinggal je jawapan macam ni, tak ada masalah. Yang penting kat bawah tu kalau boleh jangan expand. Okay, next example. Yang ini pun kita akan gunakan quotient rule sebab dia adalah bahagi. So bila bahagi ni kita akan gunakan atas U bawah V. Atas U bawah dengan bawah V. So let's say U sama dengan, so tolak 2x darabkan dengan 3x tambah 2. So sebelum kita differentiate kita darab dulu. So dia akan jadi 3x tambah dengan 2 tolak 6 x kuasa 2 tolak 4x. So 3 tolak 4 negatif x tolak 6x squared tambah dengan 2. Lepas tu barulah kita differentiate. So yang ni saya tak differentiate lagi lah basically. Saya hanya expand sahaja. Memudahkan kita punya differentiation. Now kita differentiate satu-satu. So negatif x differentiate akan dapat apa? Negatif x kuasa 1 kan asal dia. So kalau kita buat pergi ke depan, so dia akan jadi negatif 1 x 1 tolak 1 ataupun negatif 1 x kuasa kosong. So x kuasa kosong adalah bersamaan dengan 1. So negatif 1 darabkan dengan 1 samaan dengan negatif 1. And then negatif 6x squared, macam mana kita nak differentiate? 2 bawa pergi ke depan, so akan jadi negatif 6 darabkan dengan 2 and then tolakkan dengan 1. And then tambah differentiate constant akan dapat 0. Okay, remember sebab lepas ni mesti ada yang cakap, okay, differentiate x akan dapat kosong. Tak, okay, differentiate x tak dapat kosong, differentiate x akan dapat 1. Kalau constant baru kita dapat kosong. Okay. Dia akan dapat negatif 1, so 6 darabkan dengan 2 akan dapat 12, x kuasa 1 tambahkan dengan kosong. So ini adalah U prime. Sekarang kita buat dia punya V pula. V sama dengan 5x tolak 4. So V prime, so 5x kita differentiate dapat 5. Okay. Differentiate 4 dapat kosong. So jawapan dia adalah 5. So dah dapat 4 ni, 1, 2, 3, 4. Then follow the formula. Formula dia adalah kita start dengan apa? V V U prime tolak U V prime bahagi dengan V kuasa 2.
Dan masukkan je dalam formula dia. V dia adalah 5x tolak 4. U prime dia adalah negatif 1 tolak 12x. And then tolak U dia sama dengan negatif x. Kalau tak muat, negatif x tolak 6x squared tambah 2. V prime dia 5. Okay, bahagi semua dengan V kuasa 2. V dia adalah 5x tolak 4 kuasa 2. So basically ini adalah kamu punya differentiation. Tetapi macam saya cakap, kita tak boleh tinggalkan macam ni. Kita kena expand bahagian bawah, atas. Bawah ni biar je. Okay. So bagi atas ni kena ni lah berhati-hati sikit. So ni darabkan dengan ni darab ni darab ni, darab ni. Akan jadi negatif 5x. 12 darab 5 apa? 60 60 x kuasa 2 tambah 4 tambah 12 darab 4 12, 24 36 32 48. Okay, ni dah settle. Tolak. So yang ni darab lah satu. Negatif 5x. Kalau ada salah bagi tu 6 darab 5, 30 tambah dengan 10. Okay, then mana yang boleh tolak lah. Okay, negatif 5x tolak negatif 5x jadi tambah 60, negatif 60 tambah 30. Negatif 60 tambah 30 jadi negatif 30 lah. Okay, ni dah 4 tolak 10. 4 tolak 10 apa? 10. 4 tolak 10 negatif 6. And then ni ada x lagi, 48x bahagi dengan 5x tolak 4 kuasa 2. So boleh tinggal je macam ni, tak ada masalah. Okay, yang bawah ni biar je, jangan expand. Sebab kalau expand dia lagi complicated. Kita hanya perlu expand bahagian bawah sahaja. So itu adalah example macam mana kita nak buat quotient rule. Dia yang penting sebenarnya macam mana kamu kena tahu dulu macam mana nak differentiate. Baru kita boleh apply product rule dengan quotient rule. Selepas ni kamu belajar dulu macam mana differentiate. Macam differentiate tu maksudnya kalau 5x kuasa 2 macam mana nak differentiate. 10x kuasa 3 macam mana nak differentiate. Baru kamu punya product dengan quotient rule ni dia jadi senang. Okay, so ada masa lagi kan? Okay, now we go to the next rule. Next rule ni kita panggil sebagai chain rule. So what is a chain rule? Chain rule ni adalah apabila kita ada dua function yang berbeza.
So apa maksud dia? Maksud dia adalah let's say kita ada satu Y. Kita tengok sini Y kan, Y. And lagi satu adalah U. So macam mana kita nak cari dy over dx? Sebab apa? Kalau U ada, let's say Y sama dengan berapa? 3x contohlah. Bila kita differentiate Y sama dengan 3x, kita akan dapat dy over dx sama dengan 3. Kalau kita ada Y sama dengan, let's say berapa? 3u. Function yang sama lah tapi ni u. So bila kita differentiate, kita sebenarnya kita akan dapat dy over du sama dengan 3. Okay, so saya nak kamu fahamkan dulu yang ini. Bila kita ada function tu, kita akan differentiate tu, yang bawah ni dia akan ikut kamu punya huruf. Kalau dekat sini x, dia akan jadi dx lah. Kalau dekat sini u, dia akan jadi u. Okay. Tapi sekarang ni, kita nak cari dy over dx. Okay. Tapi kita ada y sama dengan 3u ni kan. Kan bila kita differentiate dapat dy over du. Kita tak dapat dy over dx. Tapi yang kita nak cari sebenarnya adalah dy over dx. So macam mana kita nak cari dy over dx? Given that kamu punya y tu adalah bersamaan dengan 3u. So dekat sinilah akan adanya yang kita panggil sebagai chain rule. Di mana chain rule ni dia akan gabungkan dua function menjadi satu. So dia punya formula adalah yang ini. Dy over dx sama dengan dy over dengan du darab du over dengan dx. So nampak kalau kita boleh potong sebenarnya dia bersamaan dengan dy over dx. So chain rule ni yang penting adalah dekat bahagian sini dia mesti sama. Apa maksud sama? Kalau dekat sini du, dekat atas ni pun du lah. Kalau dekat sini adalah dz, dekat sini pun akan jadi dz. Dia mesti sama. Yang atas ni dengan bawah ni tak kisah. So, sebab tu nama dia chain rule. Dia adalah satu chain. Okay, kita terus pergi pada example macam mana kita nak gunakan chain rule ni. Let's say kita ada dy over dx. Bukan, kita ada y sama dengan u kuasa 3 tambah dengan 2u kuasa 2. Tapi dia suruh cari dy dx. Kalau yang ini, kalau kita differentiate, kita akan dapat dy over du. Sebab sini du, so bila differentiate dapat u. So kalau kita differentiate, so u kuasa 3, kita akan dapat 3. So cara nak differentiate sama je dengan x. Cuma huruf je lain. So bawa pergi ke depan, salin balik. 3 tolakkan dengan 1. Tambah 2 ni bawa pergi ke depan. So dia akan jadi 2. Darabkan dengan 2. U. 2 tolakkan dengan 1. So kalau kita tulis balik, dia akan jadi 3u squared. Tambah 2 kuasa 2, 4. U kuasa 1. Okay, dah dapat dy over du, settle. Sekarang kita ada u sama dengan 4x cube. So kalau kita differentiate u, kita akan dapat apa? Du over, so dekat sini x kan? Kita akan dapat du over dx. So you kena faham betul-betul. U tu dia sama sebab U lah. Kalau Y lah. Tapi sekarang U dia akan jadi U. Over tu dia akan ikut kamu punya huruf sebelah kanan. So kalau X, X, kalau Z, Z, kalau Y, Y.
Kalau U, U. So differentiate akan dapat 4 di depan. So X 3 tolakkan dengan 1. Dia akan jadi 4 darab 3, 12. X 3 tolak 1 sama dengan 2. So macam mana kita nak dapatkan dy over dx? So kita ikut formula ni. Formula dia adalah dy over dx sama dengan dy over du darabkan dengan du over dx. So basically dah ada lah yang ini dengan yang ini. So masukkan sahaja yang dapat tadi. So 3u kuasa 2 tambah 4u darab du over dx. So yang ni lah du over dx, 12x kuasa 2. Tapi dekat sini kalau you nampak kita ada keceleruan identiti lah. Sebab satu ni dalam u, satu ni dalam x. So kita nak darab pun tak boleh sebab dia ada x dengan u. So macam mana kita nak darab? Kita tukarkan kita punya u ni jadi x. Sebab apa? Kita nak cari dy over dx. So bila dy over dx ni, kita punya function pun mesti dalam x. So macam mana nak tukarkan? So dekat sini lah kita akan ambil dia u. So kita tahu u adalah bersamaan dengan 4x3. Kan? U sama dengan 4x3 kan? So gantikan u tu dengan 4x3. 4x3 kuasa 2 tambah 4x3 darabkan dengan 12x kuasa 2. Okay, kita try simplify dulu yang ni. Saya letak kat sini, so dia akan jadi 4 darab 3, 12. X kuasa 6. 4 darab 4, 16. X kuasa 3. Bracket 12x kuasa 2. Sekarang barulah kita boleh darab. Sebab dia dah x dengan x kan. So darab lah. So 12 darab 12 apa? 1, 4, 4. 6 tambah 2, 8. Alah, 16 darab 12. 192. X kuasa 3 tambah 2, 5. So ini adalah dia punya jawapan. Okay. So itulah cara dia macam mana kita nak buat chain rule. So like I said before, kalau dia terlalu too much for you, salin. Make sure ada dalam nota kamu. Okay. Make sure ada dalam nota. Sebab nanti bila kita buat latihan, kita boleh rujuk balik lah macam mana kita nak buat chain rule. Okay. Sebab kalau yang first time jumpa, dia nak faham terus, memang tak lah. Okay. So, yang penting salin. Salin dalam nota kuliah. Make sure dah print nota chapter 1 ni. Okay. So I think cukup lah kot. Sebab saya rasa pun ni dah banyak dah ni untuk 1 jam. Then kita akan proceed dengan tutorial punya soalannya. Okay. So I think that's all for today. Thank you very much and kita akan jumpa dalam kelas.